Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi Kak Pah, selaku pengurusi tetap wanita, Timbalan pengurusi tetap Kak Zah, adinda saya, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, Naib juga adinda saya, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Barisan Pimpinan Exco Wanita, khususnya adinda saya yang dilihat sebagai tall, dark, but I'm not sure whether he's handsome than me or not. Well, he is. Oh, he is indeed, ya. Yeah. Iaitu Datuk Seri Riza, Datuk Razlan, puan-puan yang saya kasih sekalian dan Datuk Seri yang ada bersama-sama dengan kita pada petang ini. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk saya sampaikan sedikit sebanyak rumusan daripada pemerhatian kami selaku wakil daripada Majlis Tertinggi UMNO terhadap perjalanan daripada pagi tadi sehinggalah ke saat ini mesyuarat Perhimpunan Agung Wanita 2021. Apabila saya melihat dan kami melihat semangat yang ditunjukkan oleh wanita sekalian, ia mengingatkan saya kepada satu pantun yang pernah dilafazkan oleh seorang ketua kaum ibu yang ketiga. Ketika itu, semangat perjuangan UMNO, semangat perjuangan orang Melayu menentang penjajahan. Mereka tidak mahu melihat keadaan masyarakat Melayu waktu itu tidak dapat mencapai erti kemerdekaan yang sebenarnya. Dan mereka tidak mahu dijajah lagi. Dan salah seorang pemimpin yang tampil di waktu itu, tidak lain dan tidak bukan, ketua kaum ibu di waktu itu, yang bernama Khadijah Siddiq. Pantunnya berbunyi begini. Bangun melur, bangun melati, kembang bunga petang dan pagi, biar lebur, biar mati, namun tak mahu dijajah lagi. Ini merupakan satu pantun yang sangat besar artinya, yang lahir daripada seorang ketua wanita yang waktu itu dianggap sangat keras pendiriannya, Khadijah Siddiq. Sehingga kan ada yang mengatakan beliau merupakan seorang tokoh golongan kiri. Kerana keberanian dia bercakap, mempersoalkan tentang kedudukan wanita yang tidak diberi sama rata. Sehingga kan pada satu ketika beliau meminta supaya ada 4 kerusi parlimen mesti diperuntukkan kepada wanita di waktu itu. Dan tuntutan itu dianggap radikal waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Malah beliau menuntut supaya ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Wanita juga ditambah. Dan itulah pendirian tegasnya yang beliau dianggap sebagai seorang wanita yang panas baran katanya. Tetapi bukan panas baran kerana ketegasannya untuk berjuang untuk wanita dan akhirnya sama-sama berjuang untuk mencapai kemerdekaan di waktu itu. Tapi beliau akhirnya terpaksa memberi harga yang tinggi, tuan-tuan dan puan, iaitu beliau akhirnya dipecat daripada parti pada tahun 1956.
Tetapi apa yang dapat kita lihat tuan-tuan dan puan-puan ialah semangat yang ditunjukkan oleh wanita. Contoh yang paling mudah ialah dalam pilihan raya yang lalu. 2 pilihan raya, di Melaka dan juga di Johor. Saya selaku Setiausaha Agung Barisan Nasional, untuk pertama kalinya saya dapat menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri di peringkat nasional bagaimana wanita yang dipimpin oleh adinda saya, Nuraini, Dr. Nuraini, Kak Ros, Naib dan seluruh pimpinan perempuan yang datang daripada seluruh pelosok negara semata-mata untuk mencapai satu matlamat penting, untuk pastikan supaya Barisan Nasional kita menang. Dan perempuan semua telah membuktikan kejayaan besar. Ketika mana semua orang kata susah nak menang BNA, sukar nak menang. Tetapi JR membantu memastikan setiap kemenangan itu. Saya menyaksikan sendiri di Melaka, di Johor, macam mana gerakan dibuat sehinggalah sampai ke satu peringkat. Kak Ros bagi tahu dengan saya. Dia kata, Tok, I punya Kak Ros ni. Sekali Kak Ros. Oh, sini orang panggil apa? Oh, Kak Ros ni. Saya panggil dia Kak Ros. Dia bagi tahu, dia kata, Tok, saya yakin di Melaka insya-Allah kita menang 21 kerusi. Macam mana kata, tu kita duk kira ni. Dia rasa-rasa mungkin 17 ataupun 18. Rupa-rupanya betul selepas itu yang telah disebutkan oleh Tok Mat. Dan dibuktikan sekali lagi di Johor. Inilah kehebatan wanita tuan-tuan perempuan sekalian. Dan bagi pihak UMNO, kita sangat-sangat menghargai perjuangan dan sumbangan yang ditunjukkan oleh wanita sekalian. Dan kita juga ingin mengucapkan tahniah kepada wanita kerana daripada kesemua kerusi yang diperuntukkan kepada wanita, kesemuanya menang. Tahniah. Dan kita mengharapkan kepada pihak pimpinan UMNO kita supaya memberi perhatian kepada tuntutan 30%. Apa dia? Oh ya. Datuk Riza kata insya-Allah kami akan membawa suara ini dalam mesyuarat pada malam ini. Tak apa, kita teruskan usaha itu. Seperti mana yang disebutkan oleh wanita sebentar tadi, daripada 14 naik ke 15 dan yang terbaru ada 25% daripada keseluruhannya. Insya-Allah doakan terus supaya akhirnya mencapai bukan hanya 30, mungkin kalau lebih, alhamdulillah. Tok Mat ada di sini umpamanya daripada Terengganu, saudara Rizal ada di sini selaku orang kuat daripada Pulau Pinang, dan begitu juga saya daripada Perak. Boleh kita sama-sama bincang untuk kita menambahkan representation daripada wanita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apa yang kita lihat juga ialah suara-suara yang kita lihat supaya diharmonikan keadaan dan kedudukan kita pada hari ini. Kita dengar dalam perbahasan tadi, ada yang mengatakan bahawa PRU kita dah nak dekat. Jadi bila nak diadakan? Ada pandangan A, pandangan B. Ada kumpulan A kata begini, kumpulan B kata begitu. Tapi yang paling mustahaknya bagi kita, setelah kita perhatikan bahawa apapun pandangan-pandangan yang dikemukakan, yang paling mustahak ialah kita dapat sama-sama berbincang di peringkat pimpinan untuk mencari kaedah yang terbaik dan juga masa yang terbaik untuk kita mengadakan pilihan raya kita ini. Ini yang paling mustahak. Janganlah ada mana-mana pihak yang memberi tekanan itu, tekanan ini. Kerana konsep dalam kepimpinan UMNO ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu bahawa
kita tidak akan membuat sebarang keputusan tanpa kita duduk bersama-sama. Kita bincang bersama-sama, kita perhalusi bersama-sama di semua peringkat. Setelah mengambil kira segala-galanya, maka kita akan membuat satu keputusan secara musyawarah tentang bilakah masa yang sesuai untuk kita adakan pilihan raya itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi jangan ada mana-mana pihak menekan itu, menekan ini. Yang paling mustahak ialah seperti mana juga disebutkan oleh Timbalan. Timbalan memberikan satu gambaran, tetapi kita perhalusinya itu. Kita duduk bersama-sama dan insya-Allah kita akan mencapai keputusan yang terbaik untuk kita mengadakan pilihan raya ini, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Puan-puan yang dikasihi sekalian, kita juga telah mendengar tadi antara perkara-perkara yang perlu kita perbaiki dari masa ke masa, kaedah-kaedah kita ketika mana kita mengadakan pilihan raya sebagai contoh yang disebutkan tentang SIJR, sistem yang kita gunakan. Kita mengakui ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Mungkin kita telah perbaiki daripada Melaka ke Johor. Kita menjangkakan di Johor mungkin kita tidak ada masalah. Setelah kita belajar masalah itu, yang kita kena pasti di Melaka. Rupa-rupanya bila sampai di Johor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada masalah yang lebih besar lagi. Yang kita tidak menjangkakan, yang hackers ini, jammers ini, yang berperanan dengan lebih besar, dengan dia hantar kenderaan-kenderaan jammers yang begitu besar, sehingga kan kesian latihan yang telah diberikan kepada wanita sebelum itu. Seolah-olah kita telah membuat persiapan yang baik, tetapi rupa-rupanya ada juga masalah. Dan ini perlu kita tangani secara bersama, kita berbincang selepas ini, dan inilah komitmen juga yang telah diberikan oleh pihak Presiden. Presiden telah menyatakan perkara ini dan telah pun kita mengadakan satu huraian selepas saja pilihan raya di Johor yang lalu. Dan insya-Allah perkara ini akan dapat kita bincang bersama-sama dan kita tangani secara bersama. Puan-puan yang saya kasih sekalian juga, apa yang kita dengar tadi termasuklah masalah yang berkaitan tentang dalam persiapan kita untuk menghadapi pilihan raya ini, iaitu UMNO perlu menjadi juru bicara rakyat. Yang paling mustahaknya ialah kita membuat persiapan bagaimana UMNO itu dapat diterima oleh rakyat. Terima kasih saya ucapkan kepada wanita atas peringatan-peringatan terhadap pihak pimpinan kita, supaya kita ini perlu diperingatkan bahawa dalam pilihan raya nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan melibatkan hanya semata-mata 3.5 atau ada yang kata 3.5, 3.3 ahli UMNO kita. Yang akan terlibat dalam pilihan raya nanti, Datuk Rizal tadi saya tanya beliau, berapakah jumlah pengundi nanti dalam pilihan raya yang akan datang. Menurut Datuk Seri Rizal, beliau mengatakan hampir 22 juta pengundi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setakat ini kita ada 16,106,327 pengundi. Sebab itu kita kena ada pendekatan yang terbaik. Kita kena ada pertama pendekatan UMNO dan rakyat, bukan UMNO versus rakyat. Ini mustahak. Jangan kita dilihat oleh rakyat sebagai parti yang tidak mewakili mereka. Usahakanlah segala pendekatan yang terbaik. Sebagai contoh, pada hari ini kita dapat melihat bagaimana perbincangan di peringkat wanita menunjukkan kematangan yang sangat baik. Antaranya, kalau perempuan perhalusi ikuti dengan sebaik-baiknya, iaitu perbincangan tentang polisi-polisi. Bagi saya suka melihat aspek-aspek ini. Apakah recommendation policy yang nak dinyatakan kepada pihak kerajaan? Walaupun mungkin apa yang dibahaskan itu agak membosankan bagi setengah orang. Ada setengah orang suka bermain dengan galeri. Dia suka nak menyampaikan apa yang orang suka dengar. Tetapi tuan-puan sekalian, pentas ini adalah pentas tertinggi di peringkat parti, di peringkat wanita sebagai contoh, untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada pihak kerajaan yang ada pada hari ini. Dan saya lihat tadi, antaranya perempuan dan perempuan bercakap tentang soal ekonomi, soal pinjaman-pinjaman yang perlu dipermudahkan, soal cost of living, soal kemiskinan, soal perumahan.
soal smoking, vape. Ya. Dan ini adalah satu perbincangan yang bersifat polisi, sehingga kan saudara Rizal apabila mendengar salah satu perbahasan tadi tentang vape, ya, tentang apa smoking dan sebagainya, telah menghantar terus kepada pihak KKM, iaitu kepada menterinya KJ pula dah, KJ. Ya. Adinda KJ, dia hantar terus. Ya, dimaklumkan bahawa ini perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Soal perumahan umpamanya, saya lihat tadi Rizal berbisik dengan saya. Dia kata kita kena buat banyak ni tentang perumahan untuk golongan yang berpendapatan rendah, berpendapatan sederhana. Saya pun terus berbisik dengan beliau. Rizal, saya nak juga di tempat saya. Saya ada nelayan yang begitu ramai, perlukan rumah. Termasuklah susahnya mereka ni nak mendapatkan pinjaman, tak boleh nak pinjam daripada bank. Macam mana nak buat? Mereka ini bekerja sehari-hari. Rizal dengar itu. Dan inilah yang kita nak bincangkan di tempat-tempat seperti ini. Selain daripada isu-isu politik, ya betul. Ya, tidak kita nafikan bahawa ini juga adalah pentas politik untuk kita bincangkan tentang kedudukan kita, kelemahan kita, kekurangan kita dan juga kekuatan kita. Itu sangat mustahak. Saya harap apa yang kita bincangkan hari ini akan memberikan natijah yang baik. Kesimpulannya, pertama, kami bertiga melihat perbahasan-perbahasan yang disampaikan oleh pembahas sekalian sangat matang dan penuh harmoni. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kita melihat semua yang ada, termasuk yang di atas dan di bawah, menjaga adab-adab parti. Ini satu benda yang sangat baik. Tak adalah suara yang menjerit itu, menjerit ini. Ini satu contoh yang baik. Yang ketiga, kami juga mendapati kehadiran yang sangat baik. Apabila kami memandang daripada atas ke bawah, kami melihat lebih ramai orang daripada kerusinya yang kosong. Yang keempatnya, perbincangan-perbincangan yang cukup balance, yang melibatkan soal parti dan juga soal polisi. Jadi, Datuk Pengerusi Tetap, itulah antara perkara-perkara yang nak kami sampaikan kepada puan-puan sekalian. Sekali lagi, bagi pihak Majlis Kerja Tertinggi UMNO, kami mengucapkan tahniah kepada puan-puan sekalian yang sejak pagi tadi sehinggalah ke saat ini bersama-sama mendengar, mengikuti, berbincang, menyampaikan pandangan untuk kebaikan dan kepentingan parti UMNO kita. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir di atas ucapan tadi yang mewakili